Okey, kita okey, hukum. Okey. So kalau macam tu kita turunkan dia, kita cari Perdana Menteri baru. Kita cari Cikgu cakap apa tadi cikgu? Apa tadi cikgu cakap tadi? Saya Cikgu lupa apa cikgu? mampus nanti. okey. Kita cari yang di-Pertuan Agong. Ya, kita tahu bahawa ketua kelas, nampaknya ketua kelas kita iaitu Nakib telah hilang majoriti. Hilang majoriti. So kita akan cari. Okey, kita akan cari okey ketua kelas baru sebagai Perdana Menteri dalam kelas ini. Tak menjalankan kuasa ni. Kan. Itu membiarkan rakyat. Apa ni? Kan. Saya calonkan Nurin. Belum apa-apa lagi. Soalnya bila lantik cikgu? Entahlah. Bila lantik? Entahlah. Tak tahu pun. Okey. Dia datang tiba-tiba cikgu. Dia datang tiba-tiba. Dia datang Macam tiba-tiba. Mazhar Alif Syukri tu. Okey, tiba-tiba je lantik. Hari ni lantik, hari ni kena pecat. Jahanam. Hari ni lantik, hari ni kena pecat. Okey, jom. Okey, so kita sambung. Okey, cikgu apa tema Hari Kemerdekaan tahun ini? Tak tahu tak nampak lagi sebabnya bertukar Perdana Menteri kan. So macam tak nampak je tema kemerdekaan tahun ini Tapi apa. so far, like, Ha, I rasa diorang akan bring up the last year punya tema kot. apa? Kerana Malaysia. Bukan yang Malaysia Prihatin. Kita tahu so far I search in the Google, saya tengok I dapat result Malaysia Prihatin. So, okay. Kita tunggu je lah. Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Mungkinlah. Kita tengoklah. Satu Malaysia, satu COVID, satu kemerdekaan. Lain macam Marisa. Kan? Lain macam. Okey. Satu Malaysia, satu COVID, satu kemerdekaan. COVID ada satu ke? Banyak kan? Delta lah, Lambda lah. Kemudian banyak kot. Okey, tak apa. Kita sambung. Negara ke 20,000 sehari. Okey. Baik. Kita tengok. Okey, kita sambung untuk takrif kemerdekaan daripada Syed Jamaluddin Al-Afghani. Okey. So, perjuangan bagi menghadapi penjajah adalah disertai semangat kebangsaan dan beliau yakin sebenarnya rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri bangsa, agama dan negara. Dan ini sebenarnya yang berlaku kalau kita lihat di Afghanistan baru-baru ni tentang Taliban tu kan. Kalau kamu ingat lagi, baru-baru ni ada di mana Taliban telah take over Afghanistan tu dan sebenarnya ini menyebabkan berlaku kekecohan di Afghanistan. Sebenarnya masalah di Afghanistan daripada dulu lagi sebenarnya tidak berakhir. Kerana apa ya? Kerana banyak puak-puak. Diorang ni orang Arab sama je. Lebih kurang macam orang Arab. Tetapi dia banyak puak. So dia ada puak Pashtun, dia ada puak yang lain-lain lah, banyak puak-puak tu. Jadi puak-puak ini sebenarnya diorang tak bersatu. Walhal diorang sama-sama kulit. Kalau tengok rupa sama je. Tengok muka sama je. Tapi mereka tidak bersatu. Menyebabkan mereka ada tinggi semangat asabiah. Semangat cintakan bangsa sendiri. Jadi itu menyebabkan negara itu tak pernah aman. Asyik bergolak, asyik nak take over. Itu problem. Diorang sepatutnya mencontohi negara kita seperti Malaysia di mana walaupun kita banyak kaum tapi kita tidak berlaku perebutan, malah kita bersatu padu. Kita lagi obvious nampak. Obvious nampak perbezaan antara kaum-kaum tu kan. Tapi kita tetap bersatu. Diorang ni muka lebih kurang aja pun masih tak dapat bersatu. Nampak tak? Jadi itu yang dikatakan sebagai kepentingan perpaduan sebenarnya. Kepentingan perpaduan. So, Taliban baik ke cikgu? Okey. Semua orang ada niat baik sebenarnya. Semua orang ada niat baik. Cuma mungkin cara yang salah. Itu je lah. Kan? Senang cerita. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Yang kedua iaitu kita ada Rashdi Ridha. Di mana dia kata apa bahawa bukan Rashdi ni sebenarnya, Rashid sebenarnya ni. Rashid Ridha. Baik, Rashid Ridha. Tolong betulkan nama dia Rashid Ridha. Iaitu tokoh gerakan Pan-Islamism juga. Sama macam Syed Jamaluddin tadi. Dia kata apa tahu? Kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk bebaskan diri daripada penjajah barat. So kedaulatan sesebuah negara adalah dengan apa tahu? Menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman.
Maknanya dia kata seelok-eloknya hidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Maknanya raja monarki, raja berkuasa mutlak. Itu sistem khalifah. Okey. Dan juga dia kata perlu menghapuskan perkauman. Maknanya perbezaan daripada segi kaum itu perlu dihapuskan. Kalau tidak memang tak boleh merdeka. Itu cikgu setuju. Tapi kalau dia kata menghidupkan sistem khalifah, iaitu sistem raja monarki ni, raja yang berkuasa mutlak ni, boleh. Tetapi bergantung kepada individu pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintah itu dia memang bijaksana dan pandai mengurus negara, maka negara akan makmur. Tapi kalau dapat pemimpin raja monarki ni yang tidak bijak dan juga dia kita kata mengutamakan kepentingan diri sendiri, habis negara tu. Habis negara tu. Jadi sebab itu buat masa sekarang ini sistem yang terbaik adalah gabungan kedua-dua ini, iaitu demokrasi berparlimen dan juga sistem raja berperlembagaan. So negara kita adalah negara yang mengamalkan kedua-dua ini. Dia gabungkan kedua-dua ini. Itu yang terbaik. Yes. Okey. Ucap jika dengan rojak. Okey. Ya, betul. Betul Dan. Okey, dan betul juga Susmita. Susmita kata bahawa adik dia kata bahawa Malaysia ni macam rojak. Malaysia ni macam rojak. Semua barang dicampurkan dalam satu tempat dan dimakan sama-sama, sedap. Betul. So dalam rojak tu ada apa? Ada kuah, ada kuih, kemudian ada macam-macam dalam tu. So campuran semua bahan dalam rojak itulah ibaratnya Malaysia. Kan? Macam kita kat sini, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Jawa. Jawa Amerika pula tu. Nampak? Boleh bersatu. Okey, baik. Seterusnya. Ya, adik dia lapar tu. Okey. Ya, betul. Okey. Kita lihat yang ketiga. Tokoh yang ketiga iaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kita tahu adalah juga tokoh yang kita belajar dalam bab 2 tingkatan 4 kan, tentang nasionalisme di India. Okey, yang dia menjalankan yang bermula dengan Dahagi India. Okey, Dahagi India tu, so itu Mahatma Gandhi. Dan juga kita lihat tokoh pejuang kemerdekaan India. Dia kata dia telah memperjuangkan pembebasan rakyat India dari belenggu kemiskinan dan penindasan kasta. So kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan juga moral, dan setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walau sukar, walaupun susah supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Contoh macam negara India sekarang. Kalau kamu lihat negara India sekarang, sampai sekarang isu kemiskinan masih lagi tak settle. Masih banyak beribu-ribu orang yang masih lagi hidup dalam kemiskinan di India. Kemudian penindasan kasta. Di India, dia ada kasta, level of society. Ada golongan Brahmin, kemudian ada golongan Vaishya, kemudian ada golongan apa lagi ya? Dan dia ada bawah-bawah lagi. Ada golongan, kalau tak salah cikgu, yang bawah lagi ada golongan Paryah. Brahma, kemudian juga Vaishya, kemudian ada golongan bawah lagi. Tak, dia tak bukan ikut warna kulit. Dia ikut keturunan. Dan yang paling bawah Paryah, betul ke? Susmita ataupun Vinesh? Betul cikgu, betul. Bawah sekali ialah Paryah. Betul cikgu. Itu sebab saya tak suka India. Yes. Sama cikgu, diorang akan ambil that caste and then they will kind of split like that. You are a person from that caste, sebab tu you are treated that. So sebab apa tahu? Perbezaan bukan dia bukan ikut warna kulit tahu, tapi dia ikut keturunan. Kalau keturunan Brahma akan jadi Brahma je. Kalau keturunan Vaishya akan jadi Vaishya je. Kalau keturunan Paryah akan sentiasa jadi Paryah. Diorang pula kan, diorang tak boleh kahwin sesama atas kasta tau. Maknanya tak boleh. Orang Vaishya tak boleh kahwin dengan orang Brahma, orang Vaishya tak boleh kahwin dengan orang Paryah, tak boleh. Tak sama level bagi diorang. So diorang kena kahwin sesama kasta mereka. Ini menyebabkan yang miskin, yang terendah ni macam Paryah ni sentiasa selalu ditindas. Jadi hamba,
dan sebagainya. Memang jadi budaya. Dia memang jadi budaya. Di India itu satu masalah. Cikgu, tak Ya. adil. Ya. Tak adil. Well, kadang-kadang kita kata tak adil, tapi bagi mereka itulah adil. Bagi mereka. So kita tak boleh nak kata apa-apa. Usually kasta ni actually what is it? Dia just jalankan macam like kampung lah, for example. Ya, betul. So di kawasan bandar cikgu rasa dah kurang, tapi di kawasan kampung. But most of India, orang-orang India di sana, mereka memang tinggal banyak di kawasan kampung. So mereka tahu, oh ini kasta apa, ini kasta apa. Dan kalau kasta yang atas-atas ni macam Vaishya dan Brahmin, mereka memang kaya-kaya gila-gila kaya. Betul, 100% betul. Kaya-kaya betul. Tapi kalau golongan waria ni kalau miskin, memang miskin betul, melarat hidup. So itu kita kata penindasan kasta. Yes, dia orang obses dengan kas itu. Tapi nasib baik di Malaysia dia tidak ada tu. Kat Malaysia ni tak ada. I'm still wondering kenapa the government of India tak buat undang-undang pasal kasta ni. Sebab mereka percaya kasta itu sebagai satu culture. Mereka percaya bahawa kasta itu culture, satu culture, traditional culture. So diorang accept it. Cikgu, Ya. recently there's an actress, dia like kutuklah kasta yang kat bawah-bawah. Dia cakap kasta macam tu should not be in the industry, they should like be the jail macam tu. And then after 3 days, the actress was being arrested by the police. Sekarang the actress is in jail. Ya, betul. Itu memang berlaku. Itu memang berlaku. Dan sebenarnya kat India memang wujud. Dekat Malaysia ni sebenarnya wujud. Kat Malaysia ni wujud. Cuma dia tak obvious dan tidak diamalkan. For example, maaf cakap. Kalau kamu tengok orang India di sekolah, kalau kamu tengok kawan-kawan kamu, pelajar-pelajar India di sekolah, kamu perasan tak? Ada kawan-kawan India kamu yang dia tak nak bercampur dengan kawan-kawan India yang lain. So, like macam ada India moden yang macam kulit dia agak putih sikit, yang macam kaya sikit. Dia orang tak nak campur dengan ada golongan pelajar-pelajar India yang mak rempit, yang suka dengar lagu Tamil apa semua. So there are two groups. Dan sometimes yang group ini kata apa, cikgu? Itu keling cikgu, itu keling. Sorry to say, tapi ini yang cikgu dengar. Dia orang sendiri cakap, cikgu, itu keling cikgu. Itu keling paria. Jadi cikgu cakap dengan dia orang, apa beza kamu dengan dia? Bukan sama ke? Tak cikgu, kami lain. This is happen. Okay, cikgu sendiri yang tanya dia orang. So, yes. So, adakah itu yang benar-benar berlaku? Kamu dapat nampak tak? Ada grup Indian yang tidak bercampur di Malaysia ni, di sekolah kamu. Ada tak? Perasan tak? Perasan sikit lah. Ada sikit, yes. Okay. Yes. Macam otak aku jam. And then cikgu lagi satu, dia orang akan like bawakan the class below is payah kan. Dia orang akan cakap kalau buat salah, like you macam seorang payah. The word is like a bad word now. Yes, betul. Nampak tak? So, di sini pun sebenarnya ada perbezaan kasta yang tapi dia kita kata sebagai satu perbezaan yang tidak semua Melayu kan relate. Dia tidak obvious lah, tak obvious, tapi ada. Ada. Okay. So hopefully benda itu lama-lama boleh dihakis lah, boleh dihakis. Alright. So itu tentang penindasan kasta yang kita bincangkan tadi. Kemudian tokoh yang keempat kita lihat tadi, Syed Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, Mahatma Gandhi, dan kali ini kita nak tengok Nelson Rolihlahla Mandela. Nama yang terkenal ini iaitu tokoh pejuang kemanusiaan yang dia ni bebaskan rakyat Afrika dari penindasan dasar apartheid di Afrika Selatan. Dan beliau berkata bahawa kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Dan kalau kamu tahu dasar apartheid ni lagi teruk.
iaitu dasar apartheid ni di Afrika Selatan membezakan masyarakat melalui warna kulit. Orang kulit putih akan dapat pelbagai privilege, akan dapat pelbagai kemudahan. Manakala orang kulit hitam memang tak dapat layanan yang sama. Malah ada setengah banyak kawasan di Afrika Selatan dulu, kalau dalam satu bar, ada satu bar tu dia bahagi dua. Okey, ini kawasan orang kulit putih, ini kawasan orang kulit hitam. Even di beach, itu di pantai. Di pantai pun ada kawasan, oh ini pantai ni untuk orang kulit putih. Yang sebelah kanan ni pantai untuk orang kulit hitam. Sampai tahap macam tu. So, dia orang tak boleh bercampur. Tak boleh bercampur. So, macam mana mereka separate kawasan tu? Dia gunakan tembok ke atau apa? Dia gunakan papan tanda. This is the white people's area. This is the black people's area. Dia pakai, memang obviously memang dia asingkan ikut ikut warna kulit. Yes. Bukan. Sorry, Professor. Okay, kalau like sekarang kan beach, right? Then they have like many games kan, banana boat. So the banana boat is like the white people's area, and the black people wants to use it. Ya, so, like, betul. So sebenarnya bahagian pantai tu yang diasingkan. Okey, bahagian pantai diasingkan. Kalau laut tu mandilah. Okey, tapi laut itu orang kulit hitam takkanlah pergi ke tempat yang kulit putih. Yang kulit putih takkan pergi tempat kulit hitam. So di pantai tu dia akan diasingkan dulu. Jadi this is orang kata yang sangat-sangat kita obvious, dan even Malaysia sendiri pun sangat menentang peraturan dasar apartheid ini. So kalau kita lihat di sini, sebab itu Nelson Mandela ni terus memperjuangkan tentang kebebasan itu. Sebab itu kalau kita lihat, kebebasan boleh dicapai melalui politik, kemudian bebas daripada perhambaan, bebas daripada kemiskinan dan penderitaan. Okay, so seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. So Nelson Mandela ni bukan setakat dia pejuang kemanusiaan, beliau telah dipenjara kan tahu, hampir 20 tahun kerana memperjuangkan kebebasan rakyat berkulit hitam. In the end, back to 1999, okay, beliau telah keluar daripada penjara dan beliau telah menang, okay, dalam pilihan raya, dan beliau menjadi Presiden Afrika Selatan. You see, Presiden Afrika Selatan daripada seorang bekas banduan yang memperjuangkan kebebasan rakyat Afrika. See, nampak? Ini Nelson Mandela. Ya, betul, bagus. Bagus Haziq. Okey, bagus. Memang ada cerita tu. Okey. Dan kita nak lihat di sini iaitu Soekarno. Wow. Soekarno ni watak yang penting ni. Dan information di bahasa Indonesia ini OI dia pronounce Soekarno. Su. Oh, bukan so. Bukan su. Okay, thank you Jelin. Okay. So Soekarno. Okay, Soekarno SOE Su. Okay. Cikgu teringat cerita-cerita tahun-tahun 80-an okay. Cerita 80-an dia ada 90-an. Ada satu cerita Melayu, dia tulis 2+1. Okay, cerita 2+1, ada seorang pelakon nama dia Imuda, dia bawa watak lelaki lembut. Lelaki lembut macam ni tau. Kemudian dia akan dia adalah fashion designer, so dia akan bawa ni tau, dia akan bawa business card dia. Bila dia jumpa orang kan, "Hi, my name is Sam." Dia bagi card kan. "Hi, my name is Sam, S-U-E Sam." So orang yang akan ambil card tu kan, kan? "My name is Sam, S-U-E Sam." So dia pun S-U-E Sam. Jadi orang pun macam confused. Kenapa S-U-E Sam? S-U-E Sam. Yes. Jadi itu teringat S-U-E Sam. So mungkin S-O-E itu Su lah. Peliknya. Yes, betul. Okey, kita balik. Soekarno. Okay, Soekarno sebenarnya beliau adalah Presiden Indonesia yang pertama, Presiden Indonesia yang pertama, dan beliau katakan bahawa tahu, kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Dan kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk berfikir,
kebebasan untuk bertindak daripada politik penindasan, dan kebebasan daripada rejim yang autokratik. Maknanya satu rejim autokratik maknanya satu pemerintahan yang kita kata mengenakan kuasa mutlak ke atas rakyat. Itu autokratik. Kan? So bebas daripada itu. Dan Presiden Soekarno sebenarnya lah yang telah membawa Indonesia ke arah kemerdekaan, dan Indonesia baru merdeka tahu hari itu. Indonesia mereka pada hari Selasa gitu. 17. Yes, 17. Yes. 17 hari bulan Ogos. Okay, 17 Ogos itu kemerdekaan Indonesia. Rejim autokratik bermaksud pemerintahan yang mengenakan kuasa mutlak ke atas rakyat. Mengenakan kuasa mutlak ke atas rakyat. Jadi autokratik. Okay. So Presiden Soekarno ni dia memang hebat, dan dia kata apa? Pandirlah. Ini perkataan yang jarang-jarang kamu jumpa. Pandirlah. Pandirlah sesuatu bangsa penjajah. Ya, pandirlah sesuatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi oleh mereka. Ya. Tiba-tiba ya cakap seperti Soekarno. Ya, tiba-tiba ya. Pandirlah sesuatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi oleh mereka. Apa maksudnya ya? Ya, maksudnya begini. Pandirlah tu apa je? Pandirlah ni maksudnya bodohlah. Pandir, sebab tu ada nama Pak Pandir. Tahu Pak Pandir kan? Cerita Pak Pandir, cerita Melayu tu kan? Cerita tradisional Pak Pandir. Pak Pandir tu maknanya bodoh. Bodoh. Maknanya bodohlah sesuatu bangsa yang penjajah jika berfikir bahawa bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi ataupun terus dikuasai oleh mereka. Dalam kes contohnya macam Kristana Melayu kan, bodohlah, pandirlah, bodohlah British. Kalau British fikir Melayu akan terus membiarkan diri mereka dikuasai oleh British. Bodohlah British tu kalau dipikir macam tu. Itu yang maksud Soekarno cakap. Soekarno cakap macam tu sebenarnya. Pandirlah. Ya, pandirlah sebenarnya. So, rakyat yang dijajah, kalau kita lihat rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing itu sebagai satu pembebasan. Jap, ni bukan ke yang dulu orang cakap Pandir tu cikgu. Yelah, Pak Pandir, Pak Pandir. Pandir. Pak Pandir. Pandir tu bodoh. Sebenarnya. So, rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya penguasaan asing, maknanya hilangnya penjajahan British itu sebagai satu pembebasan. Itu. Rakyat akan menganggap itu. So, ya betul Wan Irfan. Kemerdekaan ini akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik, maknanya yang lebih demokrasi, tanpa kelas dan tanpa kasta. So itu yang Soekarno kata. Soekarno kata memang hebat. Soekarno memang hebat. Memang hebat. Pandirlah. Sebenarnya pandirlah ni sebenarnya adalah kita kata sebagai bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu yang lama. Pandir. Pandir. Yes. Bukan bahasa Jawa, bahasa Melayu lama lah. Pandir. Baik. Kita telah lihat Syed Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Rida, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela dan juga Soekarno. Bagaimana dengan orang-orang kita sendiri, orang-orang Malaysia ni macam mana? Kita ambil daripada bapa kemerdekaan kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Iaitu sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dia kata apa? Bahawa kemerdekaan ni ialah tempat perhentian yang dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Maksudnya apa? Maksudnya untuk kemerdekaan ini, kamu tahu tak Malaysia ni, berapa tahun dijajah? 446 tahun dijajah. Daripada
daripada Portugis, okey, menjajah Melaka iaitu pada tahun 1511 sampai merdeka 1957. Berapa tu? 446 tahun. 446 years dijajah. So this is what we call, sebab tu Tukar Abang kata apa? Ini satu perjalanan yang jauh. And in the end, this is the destination, iaitu merdeka. Okey, tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh untuk wujudkan sebuah negara yang berdaulat. Kita kena jajah dengan Portugis, lepas tu kena jajah dengan Belanda, lepas tu kena jajah dengan British, lepas tu kena jajah dengan Jepun balik. Okey, kemudian kena jajah balik dengan British. Punyalah lama, 446 tahun baru merdeka. So dia kata, Tunku Abdul Rahman kata, this is ibarat tempat perhentian, the destination selepas perjalanan jauh untuk wujudkan negara merdeka. Cikgu tahu tak negara apa yang merdeka dulu? Okey, Aisyah ada idea negara apa yang merdeka dulu? Negara apa yang merdeka dulu? Istilah negara yang merdeka ni susah nak cakap. Sebab sebenarnya sebab sebenarnya ada negara yang tak perlu merdeka pun dia dah merdeka. Contohnya macam Britain. Britain menjajah. So selama dia menjajah, dia memang dah merdeka sebab dia boleh menjajah. Kan? Jadi susah nak cakap negara apa yang merdeka dahulu. Okey. Dapat ke jawapan? Cubalah Wan Irfan, cubalah. Okey. Thailand tak pernah dijajah. Thailand tak pernah dijajah. Itu masalahnya. Kan. Baik, itu Tunku Abdul Rahman. Dia kata apa? Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baru, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baru dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. So Tunku Abdul Rahman kata memang this is mencipta satu bangsa baru. Wan Irfan ada dapat info. Republic of San Marino tahun 301. After decay. Maknanya 301 Masihi lah. Jadi so itu terima kasih Wan Irfan untuk maklumat itu. Baik, kita lihat Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Ini kalau kamu lihat, ini orang-orang daripada Sarawak. Dia kata apa? Beliau adalah pemimpin parti pesaka. Melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan lebih kuat. Dan penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Dengan kemerdekaan ini, kita dapat mengatasi ancaman komunis. Itu Temenggung Jugah Anak Baring yang cakap. Sebab Sarawak pada waktu itu banyak menghadapi ancaman komunis. Sebab itu mereka nak kemerdekaan. Begitu juga di Sabah, iaitu Tun Fuad Stephens. Tun Fuad Stephens, dia kata apa? Beliau adalah Ketua Menteri Sabah yang pertama dan beliau menyatakan bahawa melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk-penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin kalau merdeka. So kena ingat dulu Sabah tu diberi nama Borneo Utara, North Borneo. Jadi kamu kena faham kenapa tak guna nama Sabah. Nama Sabah itu diberi semasa baru nak merdeka. Sebelum itu nama dia adalah Borneo Utara. Sebab itu masa tingkatan 2, tingkatan 3 dulu kamu belajar tentang, tingkatan 3 kamu belajar tentang SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Yang memerintah Sabah. Sebab Sabah dulu diberi nama Borneo Utara. Borneo Utara. Jadi kalau kita lihat di sini, usaha pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat untuk merdeka. Itu Tun Fuad Stephens. Dan yang terakhir kita nak lihat iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Yang keberapa? Yang keempat dan yang ketujuh. Betul? Yang keempat dan yang ketujuh. 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia kata apa? Merdeka ni bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Tapi merdeka juga bermaksud menghayati
semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Okey, ya. Okey, jadi kalau kita lihat di sini rumusannya, okey, kemerdekaan akan memberikan hak untuk rakyat tentukan sendiri bentuk hala tuju negara tanpa pengaruh luar, tanpa pengaruh British, tanpa pengaruh kerajaan-kerajaan lain. So penghayatan erti merdeka ini menuntut rakyat mengenali sejarah negara bagi mengukuhkan jati diri, bagi mengisi kemerdekaan. Jadi macam korang semua kan, kalau kamu lihat korang sendiri, okey, kita nak menjelang hari kemerdekaan. Kamu rasa apakah sumbangan kamu untuk negara kita yang merdeka ini? Okey, setakat ini kamu dah hidup dalam dunia ni 16 tahun. Okey, dan hidup di Malaysia ni 16 tahun. Okey, mungkin kamu boleh bertanya, apa yang aku sumbangkan untuk negara ini? Okey. Agak-agak apa sumbangan kamu? Apa sumbangan kamu untuk negara ini? Apa sumbangan? Ada sumbangan tak? A dead body. Okey. Ilmu kot. Ilmu. Stay at home. Okey, bagus Najmi. Maknanya apa? Sumbangan kamu sekarang ni iaitu apa tahu? Iaitu penambahan populasi rakyat. Ya, iaitu dengan cara sekarang ni kamu mematuhi SOP. Kamu mematuhi peraturan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Itu sebagai tanda bahawa kamu adalah seorang rakyat yang patriotik kerana tak setia kepada negara. Jadi itu bukti dia. Mematuhi undang-undang. Yes. Mematuhi undang-undang adalah satu daripada tanda kita ni. Saya menyumbang dengan menghadiri kelas sejarah geografi pula kan. Diana agak tiba kat situ. Kita ada 90 menteri dah. Ya. Wah, family saya patriotik, tak keluar rumah 3-4 bulan dah. Ya. Neighbor saya patriotik. Semalam kan dia, neighbor saya, uncle tu dia letak bendera besar kat depan rumah. Oh. Patriotik gila. Bagus. Bagus. Bermakna dia memang patriotik. Dia memang patriotik, iaitu semangat cinta akan negara. Tetapi kalau kita nak lihat di sini, adakah semua rakyat Malaysia ini patriotik? Itu problemnya. Kita kata kita patriotik, tapi adakah rakyat Malaysia ini patriotik juga? So, kita akan cuba nak tengok satu video untuk kita release tension dulu, sebab banyak betul fakta tadi kan. So, kita nak release tension dulu, kita tengok satu video untuk kita regang-regangkan otak lah. Regang-regangkan otak je. Jalur gemilang ada berapa warna bang? Hai, Assalamualaikum semua. Saya Sadi Aziz. Bersempena dengan sambutan kemerdekaan yang ke-62, hari ini saya nak terjah rakyat Malaysia. Nak tengok diorang ni ingat lagi tak lagu-lagu patriotik, rukun-rukun negara dan sebagainya. Tunggu apa lagi? Jom kita terjah. Merdeka! Merdeka! 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. satu suara, satu semangat. Itu sumpah warga berdaulat. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, yes. Keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. yes. Thanks bro. Good one. Halo gemilang. Sorry bang. Tarikh bilakah kita menyambut hari kemerdekaan? 31 Ogos. Tahun ini berapakah? Sudah berapa tahun dah kita merdeka? 62. Slogan mereka tahun ini? Merdeka tahun ni. Tak tengok TV ya. Tanggal 31 Bulan 8 57. hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan Jiwa yang merdeka. jalur gemilang ada berapa warna? Run. Kepercayaan kepada Tuhan.
Ya Allah, lari pula. Kepercayaan pada Tuhan kenapa nak lari ni? Kenapa ni? Kau ni kenapa? Kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Okay, nice guys. Thank you. Bendera Malaysia ada berapa warna? Alamak. Warna apa? Merah, kuning, biru, putih. Berapa pemodenan Malaysia? Bapa muda Malaysia. Mahathir. Goddamn right. Merah mubara semangat wajah. Putih bersih, budi pekerja. Sambung lagi. Kuning daulat. Perpaduan Kami semua Okey, Jalur Gemilang. di bawah naunganmu. Jalur Gemilang. Kami semua bersatu. Bapa kemerdekaan negara? Bapa kemerdekaan negara? Tunku Abdul Rahman. Bapa pemodenan? Bapa pembangunan? Apalah, tak tahu lah. Saya lah kot. Abang buat lawak pula dia. Berapa warna dekat Jalur Gemilang? Berapa? 4. Warna apa? Merah, biru, putih, kuning. Berapa jalur pada Jalur Gemilang? Berapa jalur? 14. Yes, bro. Yeah, thank you. Kepercayaan kepada Tuhan. Ya, betul. Kesetiaan kepada negara. Raja negara. Raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kertas. Oh my god, kata. Merah membara semangat wajah. Tak ingat. Sayangi Malaysiaku. Run. Berapa jalur pada Jalur Gemilang? 14. Berapa bucu pada bintang di Jalur Gemilang? 14. Berapa warna pada Jalur Gemilang? Tak ingat, 4. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. Ya. Betul kan? Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Yeay, terima kasih. Anda rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Mari kita seluruh warga negara. Ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Merdeka. Ada berapa warna pada Jalur Gemilang? Warna. Jalur 14. Warna kuning, biru, merah, putih. Kepercayaan kepada Tuhan, bang. Kepada raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. Kalau dah boleh. Kesetiaan kepada raja dan negara. Apa dia? Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelurahan perlembagaan. 12 seconds later. Kesetiaan kedaulatan. Undang-undang. Undang-undang. Last one. Kesopanan. Kesopanan, kesusilaan. Yes. Ada berapa warna pada Jalur Gemilang? Berapa warna? 12. Tarikh kita menyambut hari kemerdekaan. 31 Ogos. Bapa kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman. Bapa pemodenan. Apa dia? Apa dia? Cuba. Tahun Nusa Angga. Salah. Tanggal 31 Bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari bahagia. Bapa pemodenan Malaysia. Bapa pemodenan Malaysia. Saya tahu. Tun Dr. Mahathir. Wih, mana ni bagus. Okey, bang. Bang, kepercayaan kepada Tuhan. Allah Ta'ala. Pulak dah. Ada berapa warna pada Jalur Gemilang? Warna apa? Putih, kuning. Siapakah bapa kemerdekaan negara? Tunku Abdul Rahman. Siapakah bapa pemodenan negara? Siapakah Perdana Menteri sekarang? Yes, good. Ada berapa warna pada Jalur Gemilang, bang? Tak tahulah. Kau orang Malaysia. Okey, kita bagi tahulah. Pada Jalur Gemilang bendera Malaysia kita ada 4 warna. Merah, putih, biru dan kuning. Okey. Bang. Jalur Gemilang ada berapa warna, bang? Jalur Gemilang ada berapa warna? Ada berapa warna? Merah, kuning, biru, putih. Apakah slogan Hari Merdeka tahun ni? Ui, tak.
Apa lah? 62 tak. Kegemilangan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey. Here it comes. Almost there. Slogan Hari Kemerdekaan tahun ini. Tak tahulah bang. Tak tahu eh? Minta maaf bang. Oh, tak apa. Slogan Hari Kemerdekaan tahun ini. Sorry? Slogan kemerdekaan tahun ini. Happy Merdeka Day. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Last one. Kesopanan dan kesusilaan. Slogan Hari Kemerdekaan tahun ini. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Second. Kesetiaan. Keluaran undang-undang. Perpaduan. Ketaatan. Amalanmu ni. Rakyat Malaysia berkibarlah. Sambung lah berkibarlah. Okey, setakat itu sahaja untuk kali ini. Okay. Baik. Alright, so kita lihat di sini, okey, sebenarnya ialah bukan rakyat Malaysia tak tahu kan, tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya, okey, sebenarnya itulah, okey, waktu kita tak ada COVID dulu kan, kita boleh pergi mana-mana, kita boleh boleh tengok orang berkumpul, makan dan sebagainya kan, tapi sekarang dah berbeza, norma pun baru. Okey. Ya. Kalau host tu tiba-tiba datang kat cikgu letak mic time macam ni, cikgu bagi tahu. Jawab je lah. Cikgu in that situation. Oh, okey. Yang mana satu? Mana? Okey. Just jawab je lah kan. Jawab je. Dia dah tanya, kita jawab lah. Tu je lah kan. Jawab je. Tak ada masalah. Macam kamu semua. Bila dia tanya kalau ada soalan macam tu, tiba-tiba je kan. Jawab. Tunjukkan yang kamu sebenarnya memang rakyat Malaysia lah kan. Walaupun nanti tiba-tiba mungkin kadang-kadang kita automatik kan. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. So itu memang automatik. Perempuan masih ingat. Kan. Tanya balik dia. Cikgu. Tapi dia sekarang macam perempuan betul lah. Cara dia tanya question orang random. Ya, betul. Okay, so memang random gila lah kan. Nampak ramai datang ke jumpa nanti. Uno reverse. So, itu yang berlaku lah kalau kita lihat. Bermakna di sini rakyat Malaysia memang kita tahu memang ramai yang akan boleh menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kemerdekaan dan juga berkaitan dengan semua tentang maklumat tentang Malaysia sebenarnya. Contoh rukun negara, jalur gemilang, okey, dan sebagainya lah. Dan kalau ditanya soalan-soalan itu kepada pelajar-pelajar dalam kelas ini, alamak, senang je lah. Memang boleh jawab. Sebab korang ni memang hebat-hebat. Cuba yang tak boleh pula tu. Ya, kepercayaan kepada Tuhan, Allah Ta'ala. Tu masalah. Kan? Itu macam, alamak, dia betul tapi salah, tapi betul. Tapi salah, mana-mana lah. Macam tu lah. Jadi ya Allah yang satu. Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan kemerdekaan dan juga semangat patriotik yang kita telah lihat menerusi video tadi. Baik. Okey, jadi kita nak lihat sikit lagi. Kita nak lihat tentang, boleh kita sambung lagi? Kita sambung sikit lagi sikit je lagi. Kita sambung sikit lagi. Berkaitan dengan persediaan menyambut kemerdekaan. Iaitu persediaan 10.2 iaitu persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara, di mana kalau kita lihat ditubuhkan sebuah jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal, di mana fokus dia yang dikatakan sebagai fokus jawatan kuasa itu ialah untuk apa tahu, matlamat dia itu iaitu penonjolan identiti negara. Kita nak merdeka ni,
Tapi mestilah kita tunjukkan tentang bagaimana kita nak merdeka. Jarak fizikal. Okey. Persediaan jarak fizikal tak suruh tulis jarak fizikal, bukan. Okey. Okey. Iaitu persediaan fizikal, dan yang pertama sekali iaitu tentang prasarana fizikal. Okey, prasarana iaitu kemudahan-kemudahan fizikal, di mana pertama-tama sekali nak merdeka kena bina sebuah stadium, iaitu Stadium Merdeka, iaitu mereka bentuknya oleh SE George dan juga mengambil masa 6 bulan untuk siap, menyediakan tempat sebanyak 22,000 tempat duduk dan 3,000 daripadanya tempat duduk berbumbung, dan menelan belanja hampir 2.5 juta ringgit. Jangan korang ingat murah 2.5 juta ringgit tu kalau ditukarkan kepada duit Malaysia, duit ringgit Malaysia sekarang bersamaan dengan 250 juta. Bukan 2.5 juta 250 juta. Dia punya nilaian dia. Dulu 25 juta tapi bersamaan dengan 250 juta. Iyalah. Okay, nak buat stadium ingat murah ke apa? Okay. Dan ianya nilai satu sen sekarang berapa? Nilai satu sen sekarang 1 sen lah. Nak jual buat apa? 1 sen tu nilai dia memang 1 sen lah sampai bila-bila pun. So ianya siap dibina pada 21 Ogos 1957. Maknanya Stadium Merdeka siap pada hari ini. Stadium Merdeka itu siap dibina pada hari ini 64 tahun yang lalu. Okay. Siap pada hari ini. Hari ini 21 kan? Okay. Sebabnya anniversary Stadium Merdeka yang ke-64. Hari ini 21 hari bulan kan? So, ianya Stadium Merdeka juga siap dibina pada 21 Ogos 1957. Maknanya, okay, kalau kita boleh buat apa tahu? Kita boleh buat TikTok. Hari ini dalam sejarah. Boleh tu. Hari ini dalam sejarah pada hari ini. Okay, dalam tahun 1957. Okay. Okay. Stadium Merdeka telah siap dibina. Untuk apa? Untuk persediaan menyambut kemerdekaan negara yang pertama pada 31 Ogos 1957. Happy Banner Days. Bukanlah Happy Stadium Merdeka lah. Tapi Stadium Merdeka diruntuhkan. Tak, sekarang Stadium Merdeka tidak lagi digunakan kerana keadaan dia terlalu uzur. So sekarang ini Stadium Merdeka telah menjadi tempat yang dijaga untuk sebagai tapak bersejarah. Itu je lah. So tak boleh guna lagi dah sebab terlalu uzur lah. Jadi kita lihat siap dibina pada 21 Ogos 1957, dan ini gambar peletakan batu asas Stadium Merdeka dan upacara perasmiannya pada 30 Ogos 1957. Dan istana untuk yang di Pertuan Agong. Bukan tak boleh baiki. Kalau baiki perlukan major renovation. Maknanya perlu runtuhkan dulu, kemudian bina semula. Jadi ini mengambil kos yang berbeza pula. So belum ada lagi cadangan ke arah itu. Sebab itu adalah salah satu monumen bersejarah. Jadi adalah lebih baik untuk kekalkan dia dalam keadaan itu. Contoh macam Eva Mosa lah. Kalau kamu pergi Melaka, kan ada Evamosa punya pintu gerbang tu kan. Kan dia orang kata, dia orang tengok, uish, dah uzur sangat ni. Kan takkanlah kita kata, okey, kita minta kerajaan supaya kita ganti yang barulah. Robohkan tu, lepas tu buat yang baru. So hilanglah dia punya nilai-nilai sejarah. Tapi setiap 31st of August kemerdekaan akan disambut di sana, right? Tak. Kebanyakannya disambut di Dataran Merdeka. Kadang-kadang Dataran Merdeka. Dia bukan di Stadium Merdeka, Dataran Merdeka. Ya, betul Dan. Nak preserve pun memang susah. Tapi perlu buat lah. Itu kalau dia tiba-tiba runtuh. Tiba-tiba runtuh maknanya dah sampai waktu lah. Tapi rasanya dia takkan runtuh sebab the olden days, right? Yang material they used to do. Material dia tu lah. Okey, baik. Kemudian kita tengok, untuk merdeka,
telah dicipta sebuah lagu rasmi. Okay, nak buat macam mana kan? Tiba-tiba runtuh kan? Lagu rasmi, Tunku Abdul Rahman menjalankan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdagangkan semasa upacara perisytiharan kemerdekaan pada 1 Ogos 1957, malah ditubuhkan sebuah jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan. Pengurusinya Tunku Abdul Rahman dan pembantunya iaitu Yaakob Abdul Latif, pengarah Jabatan Penerangan Lagu Negaraku, dicipta sebagai lagu kebangsaan dan berasal dari lagu Terang Bulan, iaitu lagu dari negeri Perak. Dan lirik dia ditulis oleh Saiful Bahari. Pernah dengar kan lagu Terang Bulan? Dan lagu Negeri Perak, pernah dengar kan? Pernah dengar lagu Negeri Perak? Pernah kan? Otak lagi. Okey. Tak pernah. Okey, siapa nak dengar? Saya. Okey. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok iaitu nak tengok tentang lagu Terang Bulan. Kita tengok Terang Bulan dulu. Okey, lagu Terang Bulan. Okey, lagu dia adalah seperti ini. Okey. So, okey. Okey. Alright. So kita akan lihat. Ini lagu Terang Bulan daripada lagu, ini lagu asal dia. Lagu asal Terang Bulan. Terang Bulan di Hatiku. Leleh macam kau ni, Nada. Okey, baik. So Terang Bulan. Okey, kita lihat ni. Ini yang dah dibarukan. Terang bulan di pinggir kali, buaya timbul, disangka telah mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Memang betul dah. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Okey, baik. Yang itu sebenarnya adalah lagu, memang lagu Terang Bulan. Okey Venus, memang lagu tu memang lagu Terang Bulan, tetapi lagu itu telah diambil untuk okey, bye. Okey, iaitu lagu negeri menjadi lagu negeri Perak. Dan lagu negeri Perak pun sama juga. Jom kita tengok. Okey, lagu negeri Perak macam mana? Okey, lagu negeri Perak okey, iaitu yang ini. Okey, ini lagu negeri Perak. Sebiji tak kan? Yes.
sama kan? So dia daripada lagu Terang Bulan menjadi lagu Negeri Perak dan kemudian menjadi lagu Negaraku. Jadi macam ni. Yes, dia lebih kurang macam tu, betul. Jadi inilah sebenarnya bagaimana perkembangan lagu Negaraku. Iaitu lagu kebangsaan Malaysia yang mana lagu itu telah disiapkan khas untuk hari kemerdekaan Tanah Melayu yang pertama. Dan liriknya saja telah diubah. Nasib baik lagu Terang Bulan. Buatnya kalau dia ambil lagu Bohemian Rhapsody ke Jahanam. Lagi susah nak nyanyi. Kan? Lagi susah nak nyanyi. Ini pun soleh-soleh ke kan? Lagi susah. Kan? Ini pun korang, cikgu pasti lagu Negaraku memang tak ada masalah. Tapi kalau lagu Negeri Selangor mesti problem kan? Sebab dia ada part yang tinggi tu. Tiba-tiba nak tinggi je korang pun rendahkan. Masa perhimpunan. Ingat tak? Kan lagu Selangor. Kan dia ada part. Ingat cikgu. Masa suara rendah guru dia akan ajar kita orang nyanyi macam pening. Kan. Kan. Duli yang maha mulia, selamat di atas tata. Lepas tu naik lagi kan? Allah. Bila yang itu mesti lanjutkan usaha depanku. Sebab lagu tu dia naik. Jadi dia dia kadang-kadang ada yang Allah lanjutkan. Kita nak nyanyi tu susah, tinggi naik kan. Jadi itu memang berlaku lah. Tapi masa tu saja satu. Last scene for the song is Duri Primary School. Duri Primary School memang ada. Dan orang kata apa, lagu Negeri Selangor bagi cikgu antara lagu yang susah nak nyanyi sebenarnya sebab dia banyak tingkatan dia kan. Banyak tingkatan. Jadi pening nak nyanyikannya. So since kita dah lama tak dengar lagu Negeri Selangor, jom kita tengok lagu Negeri Selangor nak. Jom kita tengok lagu Negeri Selangor. So ingat balik hari ni cuti. Ingat balik hari ni cuti. Dah lama tak dengar kan? Dah lama tak dengar. So itu last kali kamu dengar semasa perhimpunan dulu. Memories lah.